kita perlu menggemilangkan semula kehebatan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Bahasa Melayu setara hebat peranannya dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis. Saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah cuplikan. Saya melihat ya usaha Malaysia untuk bisa mengantar bangsakan bahasa Melayu, untuk bisa memartabatkan bahasa Melayu di negaranya. Semua itu hanya sekedar wacana saja. Bagaimana seringnya Malaysia menggelar simposium-simposium bahasa ataupun dialog-dialog yang membahas tentang bahasa. Dan juga Malaysia sering mengagung-agungkan suatu sejarah tempo dulu yang sejarah itu tidak akan mungkin terulang. Oke, seperti apa videonya? Kita akan lihat dulu. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizia Azaman. Kita nak membicarakan mengenai simposium pengantarabangsaaan bahasa Melayu yang berlangsung sejak semalam dan dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang antara lain matlamatnya menyediakan input bagi membantu kerajaan menyediakan satu gerak kerja dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Dan pada masa sama, penganjuran acara ini sebagai tanda sokongan dan menyambut gagasan penting dibawa Perdana Menteri yang mencadangkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN. Dan kita nak berbincangkan lebih lanjut tentang usaha murni memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa dan kita. Okey, kita mulakan dulu dengan Profesor Datuk Seri Dr. Awang Serian. Prof, kalau boleh kongsikan, apakah dengan penganjuran simposium pengantarbangsaan bahasa Melayu ini, ia akan memperkukuhkan keyakinan Malaysia terhadap keupayaan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa utama dunia? Kita sedar dahulu bahasa Melayu ini sebagai lingua franca sewaktu zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu. Ya, sebenarnya kedudukan dan peranan bahasa Melayu sebagai lingua franca atau bahasa perumunan awam itu sudah berlangsung oleh jauh berapa abad lebih awal daripada zaman Melaka. Kita meliti sejarah bahagian dalam zaman Sriwijaya pada abad ke-7, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca. Hubungan atau interaksi dengan tamadun India, tamadun Cina, dan ini dirakamkan oleh pendeta Buddha yang terkenal iaitu pendeta I Ching pada zaman Sitang abad 7, bahawa tamadun Melayu telah menanjak demikian hebat, termasuk bahasa Melayu telah pun digunakan sebagai bahasa pemerintahan seluruh alam Melayu yang ketika itu di bawah Kerajaan Sriwijaya sebelum Melaka sebagai empayar terbesar, juga sebagai bahasa perdagangan dan bahasa pengajian agama. Takdir waktu itu belum Islam, jadi agama Buddha itu juga dikembangkan, diajarkan dalam bahasa Melayu. Jadi dalam konteks sekarang kita mengatakan seperti juga semangat yang diutarakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita perlu menggemilangkan semula kehebatan bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Kita juga menyaksikan hingga sekarang masih jelas di hadapan mata kita bukti hidup adanya surat-surat warkah lama dan juga perjanjian-perjanjian perdagangan antara kerajaan Melayu di pelbagai tempat di alam Melayu dengan kerajaan asing, Belanda, Portugis, Spanyol, Inggeris, itu semua dalam bahasa Melayu, bertulisan Jawi malahan. Dan surat-surat itu masih lagi dapat diperhatikan, disaksikan di pelbagai perpustakaan di seluruh dunia, termasuk di perpustakaan negara sendiri. Dan ini membuktikan bahasa Melayu sudah pun menjadi lingua franca. Bahkan saya memetik pandangan dua orang sarjana Belanda, iaitu Frans Houten dan François Valentin, yang mengatakan bahawa pada abad ke-16 bahasa Melayu setara hebat peranannya dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua Eropah pada abad yang sama. Dan kita tahu bahasa Latin dan Perancis adalah bahasa yang sangat luas penggunaannya untuk undang-undang, ilmu, puisi dan sebagainya. Jadi itu pandangan dapatan kajian dua orang sarjana Belanda yang mengkaji sejarah Asia Tenggara termasuk alam Melayu. Jadi dalam konteks ini kalau kita katakan simposium
pengantarabangsa bahasa Melayu ini sebagai langkah awal untuk menggembirakan semula bahasa Melayu, ini langkah yang tepat. Kerana kita selama ini bergantung hanya pada kajian-kajian dan usaha orang luar, seolah-olah begitu. Kita sendiri ada usaha, tetapi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengisytiharkan bahawa bahasa Melayu perlu diangkat peringkat antarabangsa selain diperkukuh peringkat negara, ini satu isytiharan yang sangat penting. Apatah lagi Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri telah mengisytiharkan, iaitu pada 7 Disember 2021 tahun lepas, beliau telah mengisytiharkan kerangka dasar luar negara yang salah satu unsur ialah yang dikatakan diplomasi bahasa dan kebudayaan, iaitu untuk mengembangkan dan memugar bahasa Melayu dan kebudayaan Melayu dan Malaysia di peringkat antarabangsa. Maka tentu simposium ini menjadi satu titik tolak penting ke arah rancangan dan pengisytiharan kerajaan dalam hal mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa itu. Jangan taksub dengan kemelayuannya. Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi media, menjadi sebuah kerangka yang penting bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ungkapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan keputusan itu sudah pun dibuat oleh kabinet tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu. Oke teman-teman ya, demikian bagaimana usaha Malaysia ingin mengantarabangsakan bahasa Melayu di antar bangsa. Tapi apa yang dilakukan Malaysia ini saya melihat hanya sekedar wacana saja. Terbukti sampai sekarang pun tidak ada bukti bagaimana Malaysia mampu untuk bisa mengangkat bahasa Melayu ini karena ranah yang lebih luas. Kecuali hanya Indonesia yang mampu mengangkat bahasa Indonesia ke UNESCO. Dan bagaimana Malaysia mau mengantarabangsakan bahasa ke tingkat yang lebih luas, sementara permasalahan bahasa di dalam negerinya sendiri masih carut marut. Masih banyak hal, masih banyak permasalahan yang harus dibenahi. Oke teman-teman ya, demikian usaha Malaysia menurut saya sekali lagi ini hanya sekedar wacana. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar, dan kalaupun ada salah kata, ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.